Untuk perkembangan dari Sabah petang ini, kita bersama Suaran Shah. Pembinaan Pondok Polis Komuniti bantu kekalkan ketenteraman awam. Suaran, teruskan dengan laporannya. Ya, sahih. Cadangan pembinaan Pondok Polis Komuniti PPK di Mukim Kaingaran, Ranau bertepatan dengan inisiatif polis di Raja Malaysia PDRM dalam membendung aktiviti tidak sihat dan memastikan ketenteraman awam berterusan. Timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Dr. Joaquim Gunsalam berkata, meskipun kadar jenayah di kawasan berkenaan rendah, pewujudan pondok polis itu tetap diperlukan untuk mengekalkan suasana aman dan selamat. Pondok Polis Komuniti itu dicadang dibina di Kampung Meridi, Kaingaran. Datuk Dr. Joaquim yang juga Adun Kundasang menyatakan demikian ketika berucap merasmikan Kanibal Pencegahan Jenayah Kepolisian Komuniti Anjuran PDRM Sabah di SK Kaingaran. Beliau juga merakamkan penghargaan kepada PDRM atas pemilihan Mukim Kaingaran sebagai lokasi penganjuran Kanibal ini. Jelasnya, program ini bukan saja memberi pendedahan pencegahan jenayah, malah dapat mewujudkan semangat kekitaan dan permufakatan antara PDRM dan masyarakat. Sementara itu, Pesuruhjaya Polis Sabah Datuk Jauti Dikun ketika ditemui berkata PPK tersebut dapat memudahkan penduduk untuk melaporkan sebarang aduan tanpa perlu membuang kos dan masa perjalanan untuk pergi ke Ibu Pejabat Polis Daerah Ranau. Memandangkan jarak kawasan ini dengan Pekan Ranau, daerah Ranau dengan IPD Ranau mengambil masa lebih kurang 3 jam, maka kita bercadang untuk membuat satu pondok polis di kawasan ini. Datuk Jauti turut mengalu-alukan masyarakat tampil membantu PDRM dalam usaha pencegahan jenayah sama ada ke Balai Polis berhampiran maupun menggunakan telefon bimbit menggunakan aplikasi Volunteer Smartphone Patrol VSP. Lebih 20 reruai pameran terdiri daripada jabatan dan agensi kerajaan diadakan sempena Kanibal ini. Dalam majlis ini, Datuk Dr. Joaquim dan isteri Datin Sri Linda Iwit turut menyampaikan sumbangan berjumlah RM41,000 kepada 41 buah gereja bagi sambutan Christmas dan bantuan bakul makanan kepada 200 penerima. Program Bimbingan Institut Keusahawanan Negara InScan berjaya menyumbang peningkatan RM4.3 juta hasil jualan usahawan Sabah. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Datuk Iwan Benedik berkata ia disumbangkan oleh 120 usahawan melalui 4 program InScan Bumiputra Business Coaching IBBC. Program InScan juga berjaya mengubah status perniagaan 9 usahawan daripada mikro kepada kecil. Selain itu, InScan melalui program bimbingan usahawan permulaan juga berjaya melonjakkan skor diagnostik 24 peserta industri kafe dan restoran selepas 6 bulan ia dilaksanakan. Saya berbangga kerana program ini telah berjaya bukan hanya membantu usahawan untuk menambah baik tadbir urus perniagaan mereka, tapi lebih daripada itu dapat meningkatkan pendapatan mereka sehingga ada yang mencapai 624% kadar peningkatan jualan dan juga telah berjaya meningkatkan pengambilan pekerja di kalangan rakyat Sabah yang bekerja dengan mereka. Datuk Iwan ditemui media selepas menyempurnakan majlis graduasi program bimbingan InScan edisi Sabah 2024 di Kota Kinabalu. Program InScan di Sabah dan Sarawak akan terus diperkasa dengan mendapatkan dana untuk membiayai kursus termasuk daripada Yayasan Bank Rakyat. Seramai 144 usahawan Sabah berjaya menamatkan program ini. Jenama perlu diutamakan dalam perniagaan bagi meningkatkan daya saing dan menjadi simbol kepercayaan pengguna terhadap kualiti produk serta perkhidmatan ditawarkan. Menteri Pembangunan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat Datuk James Ratib berkata, dalam era persaingan yang semakin sengit, branding atau penjanamaan menjadi aspek yang penting dalam perniagaan. Datuk James menyatakan demikian dalam Majlis Perasmian Anugerah Sabah Trusted Brand STBA 2024 di Kota Kinabalu. Yang mana semua syarikat-syarikat ini telah pun diiktiraf oleh MPTN. Yang mana semua syarikat-syarikat ini telah pun diaudit
oleh persatuan ini dan sudah diiktiraf, dan selamat kepada semua pengguna-pengguna. Mengenai majlis ini, Datuk James berkata ia merupakan pengiktirafan kepada peniaga membina jenamah yang kukuh dan dipercayai selain komitmen terhadap kualiti dan kepercayaan pengguna. Sebanyak 36 syarikat menerima anugerah dalam majlis ini. Dalam perkembangan lain, Datuk James mengingatkan peniaga agar tidak sewenang-wenangnya menaikkan harga barangan, lebih-lebih lagi selepas kenaikan gaji yang diumumkan kerajaan. Pelajar Sabah disaran memanfaatkan peluang tajaan pendidikan kerajaan negeri. Exko Pendidikan dan Hal Ehwal Agama Islam Negeri, Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif berkata, permohonan boleh dibuat secara dalam talian iaitu menerusi portal Bersepadu dan portal tajaan pendidikan Sabah yang telah dilancarkan Ketua Menteri Julai lalu. Portal itu mengimpunkan semua penaja beasiswa pendidikan seperti Kerajaan Negeri Sabah, beasiswa dan dermasiswa Yayasan Sabah, Majlis Ugama Islam Sabah MUIS dan Tabung Pendidikan Negeri Sabah dengan 14 inisiatif disediakan. Mudah-mudahan dapat dimanfaatkan dengan baik dan kita juga telah memberikan maklumat kepada anak-anak tadi beberapa inisiatif yang perlu mereka pohon apabila nanti mereka memasuki universiti atau di peringkat diploma, ijazah dan asasi. Dan ini bantuan-bantuan kerajaan yang mana kita telah laksanakan sejak 3 tahun yang lalu. Datuk Arifin yang juga Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi menyatakan demikian kepada pemberita selepas merasmikan penutupan kursus persediaan menduduki peperiksaan sijil pelajaran Malaysia SPM 2024 dan penyampaian bantuan bakti kepada sekolah-sekolah bahagian pantai barat di Membakut. Bagi daerah papar, Beaufort dan Sipitang, sejumlah 1.3 juta ringgit disediakan kerajaan negeri untuk bantuan bakti. Ia bakal memberi manfaat kepada lebih 4,000 pelajar yang akan menduduki peperiksaan SPM, Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia dan Sijil Tinggi Agama Malaysia. Festival Muzik Taman Bandukan 2024 antara platform mempromosikan keunikan seni, budaya dan tradisi masyarakat di Keningau. Adun Bingkor Datuk Robert Tawik berkata, ia sekaligus memberi peluang kepada masyarakat setempat, khususnya peniaga, untuk menjana pendapatan melalui jualan produk kraftangan dan makanan tradisional sepanjang festival berkenaan. Program seumpama juga dapat memperkukuh perpaduan dalam kalangan masyarakat melalui persembahan budaya dan seni pelbagai etnik di negeri ini. Datuk Robert berucap merasmikan pembukaan festival berkenaan di Keningau. Sementara itu, Pengerusi Persatuan Pelancongan dan Kebudayaan Keningau, Rafi Robert berkata, festival ini antara usaha mempromosi produk pelancongan di daerah Keningau. Satu lagi program bakal diadakan iaitu Tamu Besar Pekan Apin-Apin yang juga mempunyai keunikan sejarah tersendiri dalam menarik pelancong dalam dan luar negeri. Antara pengisian festival termasuklah Karnival Kidos, galeri kraftangan, pameran dan jualan serta pertunjukan rumah budaya. Baik saudara, sekian perkongsian dari Negeri di Bawah Bayu. Ikuti lebih banyak perkembangan semasa dalam negara bersama Sahi. Dari sungai hingga segara, Palestin pasti merdeka. Silakan Sahi. Baik Suaran, terima kasih.